Halo, Assalamualaikum. Hai. Hai Dida. Hai Nok. Panjang nama awak. Noko Suasana Account. Yelah. Malam ni kita ada suasana account ya. Alhamdulillah, Min Street A. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa khabar semua orang? Halo, halo. Oi, ramai Semina. Biasa Semina free tak ramai. Okey, adik-adik. Kita nak start sekarang dah pukul 9.15. InsyaAllah cikgu akan start pada pukul 9.17. So, kalau ada kawan-kawan korang tingkatan 4, tingkatan 5 pun boleh join juga. Cakap kat dia orang ni seminar free ni. Sila masuk kat kelas ni cepat sebab kita dah nak start. And malam ni cikgu nak buat topik pelarasan. Nota sudah diberi, so boleh download siap-siap dekat apps ya. Kita dah sediakan nota latihan dekat apps, so boleh download siap-siap. Hai, Assalamualaikum yang baru masuk. Welcome to seminar ilmu free. Prinsip perkawanan tingkatan 4 bersama Cikgu Padi tentunya di MC Plus. Apa khabar semua orang? Sihat ke? Halo, Assalamualaikum. You all dah makan ke belum? Saya tahu ada yang tengah menunggu World Cup start lagi. Okay, tapi saya rasa habis kelas ni World Cup tak start lagi. So boleh join and focus study malam ni. Yang tengah makan tu, makan, tak ada masalah pun. Kelas kita ni yang penting dengar. Dengar tu penting. Tulis tu tak penting sangat. Kenapa? Sebab nota cikgu akan bagi kemudian selepas kelas. So don't worry ya. Saya punya line okey ke? Semua orang? Suara dengan audio, video semua okey? Okey, Alhamdulillah. Baik, dah berapa orang dah ni? 159 orang. Saya tunggu 2,000 orang baru saya start. Tak sampai 2,000 tak nak start. Baik korang panggil kawan cepat-cepat. You all semua form 4, betul ke? Ada ke yang form 5 dalam ni? Ada juga. Ada. Okey. So yang form 5 tu harapnya korang tak macam mana kak jangan overshadow adik-adik yang kat dalam ni. Kelas ni, seminar ni lah seminar form 4, seminar ilmu free untuk student form 4. Jadi cikgu akan ajar mengikut pace student form 4. Boleh ke macam tu? Ya, kita ikut pace student form 4. So jangan rush cikgu untuk cepatlah apa benda. No, tak nak. Please respect your little brothers and sisters kat dalam ni. Diorang masih lagi, kata orang tu, tak berlari. Yang kakak-kakak abang-abang form 5 ni dah boleh berlari dah dalam account ni. Kan? Macam mana tempat korang, hujan ke tak hujan? Kat Kuantan ni hujan. Saya dengar dekat Kelantan, Terengganu dah banjir. So hopefully yang duduk kat hotspot banjir tu jaga diri baik-baik, jangan main banjir ya. Jaga keselamatan. Rekod kat mana? Sepanjang hari hujan ya. Saya ni hujan ni saya seronok je sebab sejuk kan. Tapi yang tak best ni internet je slow lah. Tu yang kadang-kadang seminar line kuning, line merah kan. Syafiq Haikal dekat Sungai Isap ke? Orang Kuantan. Siapa lagi orang Kuantan? Cikgu orang Kuantan juga. Tapi saya duduk di Gambang. Rantau Panjang tu memang kawasan banjir. Okey ke? Nak kos suasana ni nama apa? Tak reti nak panggil nama apa. Air dah sikit lagi kat tangga Kuala Ganu. Sempadan Pahang. Apa tu? Segambang lorong berapa? Alamak, ada orang tanya lorong ni. Adalah lorong. Takut nak beritahu lorong. So, ada kenal tak any student Kisas? Ya, saya ramai je student pada Kisas. Kuantan Balok. Syazwani orang Balok. Sarah orang Kuantan juga. Kuantan mana tu? Kelantan, Kangak, Sik Kedah, orang Negeri Sembilan. Okey, kita jom kita start. Ada 9.19 dah pun. Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, good evening to all Pelasian tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Selamat datang ke seminar Ilmu Free Prinsip Perkawanan tingkatan 4 bersama Cikgu Pali tentunya di MC Plus. Apa khabar semua orang? Sihat ke? Dah makan ke belum? Berapa orang yang tengah menunggu World Cup? Ya. Sabar InsyaAllah kita habis dalam masa sejam je daripada sekarang, sempat nak tengok World Cup. Diet saya tak makan. Okey, eloklah diet yang sihat tu elok. Okey, baik. Guys, hari ni Cikgu Pali Cikgu Pali pilih topik apa kita nak share pada malam ni. Kita nak bincang pasal pelarasan. Okey,
pelarasan Form 4 ni ada dua. For information, dia ada dua tempat. Pertama, dia pelarasan yang topik yang ke-6 tu. Ingat tak? Kita ada pelarasan topik yang ke-6. Itu memang topik pelarasan semata-mata. Okey? Lagi satu pelarasan, dia ada dekat topik yang ke-7. Iaitu penyata kewangan. So, bila adik-adik kena buka akaun perdagangan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan, perasan tak soalan akan bagi imbangan duga, lepas tu dia bagi kita maklumat tambahan. Yang maklumat tambahan tu, Izzurin Maisarah, itu ialah pelarasan. Tapi pelarasan yang digabungkan dengan topik penyata kewangan, Zan. Okey, tapi malam ni kita nak cerita pasal pelarasan, tapi bukan pelarasan yang tu, Syifa. Kita nak tengok pelarasan topik yang ke-6, yang mana dia memang pelarasan stand alone. Apa beza antara dua pelarasan ni? Pelarasan topik yang ke-6, adik-adik kena buka akaun. Okey, adik-adik kena buka akaun. Manakala pelarasan yang digabungkan dengan penyata kewangan tu, Afi, itu pelarasan yang tak payah buka akaun pun tak apa. Tapi dia adalah pelarasan. Okey. Baik. Kenapa cikgu pilih topik ni? Sebab student cikgu Pali yang kelas yang sebenar tu, kita tak sempat nak belajar topik pelarasan ni. Okey. Kita tak sempat nak belajar topik pelarasan ni. Jadinya, ada dua sesi ilmu free tingkatan 4 dengan cikgu Pali. Kalau tak silap cikgu, ada dua sesi. So, dua-dua sesi ni kita akan belajar pasal pelarasan. Kenapa, adik-adik? Sebab pelarasan ni dia ada banyak. Okey, ada beberapa jenis pelarasan. Yang pertama, kita ada pelarasan susut nilai. Dalam susut nilai ni kita ada susut nilai terkumpul, pelupusan aset. Kedua, kita ada pelarasan yang 4 serangkai itu. Ingat tak 4 serangkai apa? Prabayar, belum bayar, belum terima, belum terperoleh. Ketiga, kita ada pelarasan peruntukan hutang ragu. Okey, pelarasan peruntukan hutang ragu. Dan yang keempat, kita ada pelarasan pasal apa lagi ya? Kita ada pelarasan pasal hutang lapuk dan sebagainya. Okey, jadi pada malam ini yang kita nak cerita adalah kita nak fokus kepada pelarasan yang pertama, iaitu pelarasan susut nilai dan susut nilai terkumpul. Okey, pelarasan susut nilai dan juga susut nilai terkumpul. Alright. And lepas tu kalau kita ada masa sikit, kita akan buat sikit pasal pelupusan aset. Jadi tumpukan perhatian, kalau mungkin sebelum ni korang ada masalah dengan susut nilai. Tak faham lah cikgu mana Mizah Rosdi. Siapa pula Mizah Rosdi tu? Okey, apa tadi? Kalau sebelum ni korang mungkin ada masalah dengan susut nilai terkumpul. Cikgu saya tak kerti nak bezakanlah susut nilai dengan susut nilai terkumpul sama ke lain macam sama tapi macam lain. So inilah kelasnya Izzurin Maisarah. Kena settlekan malam ni. Kita tak nak ada apa-apa masalah pasal susut nilai lagi selepas ni. Okey, so cikgu akan tunjukkan awak apakah kaedah-kaedah untuk kita mengira susut nilai dan apakah akaun-akaun yang kita kena buka yang berkaitan dengan susut nilai dan juga pelarasan susut nilai terkumpul. So adik-adik, susut nilai ni dia sangat berkait Najwa Nizam dengan aset bukan semasa. You all masih ingat lagi tak apa tu aset bukan semasa? Aset bukan semasa ialah aset yang kita beli bukan sebab untuk dijual balik, Izzurin, tapi sebab kita nak gunakan untuk tujuan perniagaan kita, operasi perniagaan kita, dan kita akan gunakan dia dalam tempoh masa yang lama. Sebab tu nama dia ialah aset bukan semasa. Okey, contohnya apa? Perabot, alatan pejabat, lengkapan, kenderaan, bangunan. Ada ke orang beli-beli benda yang cikgu ni sebut tadi tu, 3 bulan buang, 3 bulan buang? Tak ada. Kita beli, kita nak gunakan dia untuk tempoh masa yang lama. Betul tak? Jadi adik-adik, katakanlah kita membeli alatan pejabat komputer, for example. Yang mana komputer harga dia ialah RM5,000. Harga komputer tu ialah RM5,000. So awak pun gunakan dia, guna tahun bertahun-tahun awak gunakan komputer tu tadi. Adakah selepas beberapa tahun, katakanlah 3-4 tahun, nilai komputer tu masih lagi RM5,000? Adakah nilainya sama RM5,000? Tidak. Adakah nilainya bertambah? Lagilah tidak. Adakah nilainya berkurang? Yes. Nilai dia akan susut. Kenapa nilai dia susut? Logiklah.
kita dah pakai dia, awak dah lenjan pakai dia sampai dah buruk. And then kalau dia tak buruk pun, makin lama makin ada lagi model komputer baru yang akan keluar, betul tak? So model-model lama ni lama-lama orang makin tak nak dia, orang makin tak pakai. Dia punya teknologi semakin outdated. So that's why nilai dia akan susut. Sebab itu nilainya akan susut. Jadi adik-adik, aset bukan semasa ni dia adalah kekayaan syarikat. Kenapa cikgu cakap kekayaan syarikat? Sebab dia ada nilai. Contohnya awak beli komputer bernilai RM5,000, maksudnya awak ada aset yang bernilai RM5,000. Mahal. Okey? Jadi, kalau nilainya susut, bermaksud kekayaan awak pun menyusut juga. Maksudnya kekayaan awak pun menyusut sebab nilai aset itu berkurangan. Maka dalam akaun, susut nilai dianggap sebagai belanja sebab dia menyebabkan kekayaan perniagaan kita menyusut. Got my point? Faham? So, susut nilai itu yang dipanggil sebagai belanja susut nilai. Belanja susut nilai. So, belanja susut nilai ni akan direkodkan di dalam akaun perdagangan untung rugi sebagai belanja. Perasan tak? Korang belajar akaun perdagangan untung rugi, bahagian belanja tu korang ada masukkan susut nilai. Perasan ke tak perasan? Ya. Kenapa letak dekat situ? Sebab susut nilai adalah belanja. Got my point? Are you following me? Faham Okay. So, itu susut nilai. Bagaimana pula dengan susut nilai terkumpul? Susut nilai dengan susut nilai terkumpul ni sama ke tak sama? Siapa rasa sama? Cuba angkat tangan sikit. Siapa rasa susut nilai dengan susut nilai terkumpul ni sama? Boleh angkat tangan tak korang? Tak boleh Okey, cakap saya dekat chat. Oh, tak ada orang cakap. Maksudnya korang tahulah dia lain. Alhamdulillah bagus. Semua dah pandai ni. Okey. Tak ada siapa respon. Maksudnya semua orang tahu susut nilai dengan susut nilai terkumpul ni lain. Betul, dia memang lain. Kalau susut nilai adalah belanja, susut nilai terkumpul Amir Kimi ialah kontra kepada aset bukan semasa. Vigilant, betul. Okey, so kalau susut nilai dia direkodkan di dalam APUR di bahagian belanja, susut nilai terkumpul akan direkodkan di dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, penyata kedudukan kewangan. So itu beza antara susut nilai dengan susut nilai terkumpul. So cikgu nak explain kat korang apa tu susut nilai dan apa tu susut nilai terkumpul. Okey. So aset bukan semasa adalah aset yang dibeli perniagaan untuk tujuan kegunaan perniagaan dan bukan untuk dijual. Lagi lama ia digunakan, lagi rendah nilai semasanya akibat susut nilai yang berlaku. Okey, so apabila susut nilai berlaku, nilai aset akan berkurangan, maka ia dianggap sebagai belanja kepada perniagaan. So apa yang cikgu tulis ni dah di-explain tadi. Jadi adik-adik, first kali kita nak belajar apa? Bagaimanakah cara kita mengira susut nilai? Apakah cara kita nak kira susut nilai? Siapa yang akan bagi tahu awak kenderaan awak akan susut nilai sebanyak RM10,000? Siapa yang bagi tahu awak alatan pejabat akan susut nilai sebanyak RM2,000? Tak ada siapa bagi tahu kita. So siapa yang akan buat keputusan berapa banyak ia akan susut nilai? Kita akan membuat anggaran. Macam mana membuat anggaran? Kita akan menggunakan salah satu daripada 3 kaedah ni. So ada 3 kaedah mengira susut nilai. Yang pertama kaedah garis lurus. Kedua kaedah baki berkurangan. Dan yang ketiga kaedah penilaian semula. Okey, kaedah penilaian semula. Ya, Zoom user. Kenapa nama awak Zoom user? Susut nilai ialah belanja. Okey, adik-adik. Garis lurus. Kenapa dia dipanggil sebagai garis lurus? Garis lurus ni bermaksud jumlah susut nilai itu sama setiap tahun. Katakanlah cikgu beli iPad ni harga RM5,000. Tahun pertama dia susut RM500. Tahun kedua dia susut RM500 lagi. Tahun ketiga RM500. Sampailah tahun ke-10. Tiap-tiap tahun sama je susut nilai dia. Itu maksud garis lurus. Manakala kaedah baki berkurangan, nama pun baki berkurangan, susut nilai dia lagi lama lagi berkurang. Mula-mula 1,000, lepas tu 800, lepas tu 700, lepas tu 600, lepas tu 200. Macam tu. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan baki berkurangan. Manakala penilaian semula dia tak tetap. Okey, dia tak tetap. Dia tak ada spesifik sama ke tak sama. Dia bergantung kepada keadaan. Okey, baik.
So kita tengok dulu garis lurus. Adik-adik, garis lurus ada dua lagi kaedah. Yang pertama, atas kos. Kaedah atas kos. So formula kaedah atas kos ni very simple. Atas kos dalam akaun bermaksud, atas bermaksud darab. So bila sebut atas kos maksudnya peratus darab kos. Peratus darabkan dengan kos. Peratus yang siapa yang bagi? Syarikat akan buat keputusan berapa peratus. Awak budak akaun, awak just ikut je berapa peratus yang diberi oleh soalan. Baik. Kedua, kita ada kaedah nilai scrap. Kaedah nilai scrap. So, apa formula kaedah nilai scrap ni? Kos tolakkan dengan nilai scrap, bahagikan dengan usia guna aset. So, katakanlah kita beli satu laptop yang berharga RM5,000. So, kosnya adalah RM5,000. Kita jangka nak gunakan laptop ni untuk tempoh masa 5 tahun. Okey, tempoh masa 5 tahun. Faham? Ya, cikgu akan upload nota. Nota ni kita dah beri Arifuddin kat dalam app, so boleh download siap-siap. Tapi jawapan nanti cikgu akan bagi juga. Okey? So, selepas 5 tahun, kita jangkakan nilai scrap. Dengar Sarah Lina, nilai scrap ni bermaksud selepas 5 tahun, awak jangkakan awak akan lupuskan ataupun awak akan jual laptop ni. Awak akan jual laptop ni pada harga RM500. Okey, pada harga RM500. So, nilai scrap bermaksud jumlah yang awak akan dapat bila awak lupuskan aset selepas beberapa tahun ia digunakan. Dia macam kita jual kereta yang kereta kita dah tak rosak, dah lama sangat. Kereta tu 20 tahun awak pakai, awak jual kereta tu kat kedai bersih buruk, awak dapat RM500. So RM500 itulah dipanggil sebagai nilai scrap. Okey, nilai scrap. So RM5,000 tolakkan dengan RM500 bahagikan dengan 5 tahun, awak akan dapat nilai susut nilai bagi aset tersebut menggunakan kaedah nilai scrap. So kedua-duanya merupakan kaedah garis lurus. Kenapa? Sebab tiap-tiap tahun nilai susut nilai itu adalah sama. Okey, baik. Kedua, guys, kita ada baki berkurangan. Baki berkurangan. So baki berkurangan ni kaedahnya macam ni ya. Peratus darabkan dengan nilai buku. So apa yang cikgu maksudkan dengan nilai buku? Nilai buku ni bermaksud kos tolak susut nilai terkumpul. Mana pula nak cari kos dengan susut nilai terkumpul ni, Zoom user, dia akan diberi di dalam soalan. Okey, dia akan diberi di dalam imbangan duga, di dalam soalan. Ya, ini bab yang ke-8, Batrisha. Okey, ini pelarasan bab yang ke-8. So, jangan risau, dia akan diberi kerja awak just kira sahaja. Dalam exam boleh pilih kaedah, tidak boleh pilih, ia akan diberitahu oleh soalan. Kalau soalan cakap kaedah baki perkurangan lah. Kalau soalan cakap kaedah atas kos lah. So, kerja kita ikut soalan, kira. Itu sahaja. Okey, so itu kaedah baki berkurangan. Kenapa nama dia baki berkurangan? Sebab susut nilai itu, kaedah baki perkurangan tu, susut nilai dia macam ni. Menurun. Okey, dia akan berkurang. Tak payahlah, Afi. Senang je. Okey, last sekali. Najaha, cikgu akan explain SNT tu nanti. SNT tu maksud dia susut nilai terkumpul. Kenapa anak saya tu jerit-jerit? Okey, susut nilai terkumpul. Alright. Dan last sekali kaedah penilaian semula. Soalan ni wajib ataupun pilihan. Okey. Tadi awal-awal cikgu ada explain pelarasan ni dia ada dua jenis. Satu pelarasan yang digabungkan dengan PKK dan juga APUR, nyata kewangan. Satu lagi pelarasan yang stand alone. Dia memang topik pelarasan. So, kalau awak tanya saya, dia akan keluar ke wajib ke tak wajib? Dia memang akan keluar. Dia memang akan keluar. Pelarasan ni adalah salah satu topik wajib. Okey, kenapa wajib? Sebab dia akan digunakan masa Form 5. Awak tanya kakak abang awak Form 5 kat dalam ni. Bila Form 5, guna tak pelarasan? Guna. Sebab tu awak kena mahir dengan topik pelarasan ni sebab dia adalah salah satu topik yang akan membantu awak untuk faham topik-topik Form 5 nanti. Okey. Tapi kalau pelarasan yang stand alone tu, yang bab 8 tu, dia kadang-kadang keluar, kadang-kadang tak.
And dia bukan soalan wajib. Okey, dia bukan soalan wajib. Tapi nak tak nak kena tahu pasal pelarasan sebab pelarasan tetap akan keluar. Pelarasan yang mana keluar tu yang kita tak tahu. Okey, baik. So kaedah penilaian semula. Tak apa Ihtisham, sekejap lagi nanti kita akan jumpa nilai scrub tu. Nanti saya akan explain balik ya. Okey, so penilaian semula, dia punya kaedah, formula dia, aset awal tahun tambah dengan aset yang baru beli kalau ada, and tolak dengan aset pada akhir tahun. Katakanlah pada awal tahun, awak ada nilai aset tu sebanyak 10,000. Betul? Kemudian pada tahun yang sama, awak beli aset tu yang baru. 10,000 tak cukup. Awak beli lagi satu yang nilainya 2,000. So, berapa nilai aset tu? Nilai aset tu ialah 12,000. Betul? Tiba-tiba pada hujung tahun, nilai dia tinggal 11,000 sahaja. Okay. So, awal 10,000, yang baru 2,000, so dapat 12,000, tiba-tiba akhir tinggal 11,000. Kenapa dia berkurang? Sebab dia susut nilai sebanyak RM1,000. Okay, dia telah susut nilai sebanyak RM1,000. So, RM1,000 tu ialah susut nilai. Draco tanya, macam mana kalau saya nanti lupa cara nak kira? Tak boleh lupa lah Draco jawapannya. Sebab formula tidak akan diberi di dalam soalan. Zurin, Draco, formula tidak akan diberi di dalam soalan. Jadi awak kena ingat. And don't worry lah. Najwa Hizam kan? Najwa Nizam Mirsha, don't worry. Kenapa? Sebab pelarasan ni adalah topik yang selalu bergabung dengan topik-topik lain. Form 5 nanti awak akan buat rekod tak lengkap. Kemudian awak ada kelab dan persatuan. Lepas tu awak ada perkongsian. Yang mana semua tu akan pakai pelarasan. Automatik awak akan ingat. Tanya kakak abang awak dalam ni semua cakap. Jangan risau, benda tu akan blend in. Najwa Nizam cakap. Dia akan blend in and automatic. Awak akan ingat. Hanisam, betul. Ini adalah nilai aset tersebut pada akhir tahun. Okey. So selesai. Cikgu dah cerita pasal formula. Dah 9.40 dah. Okey, cikgu dah cerita pasal formula. Ingat formula-formula ni kita akan gunakan sekejap lagi. So sekarang jom kita buat latihan sikit. So ingat ni nota cikgu bagi, belanja susut nilai akan menyebabkan susut nilai terkumpul sesuatu aset tu bertambah. Dengar? Susut nilai akan berlaku setiap tahun. Tahun 1 susut nilai berlaku. Tahun kedua susut nilai berlaku. Sampailah aset tu kita dah tak pakai. So lagi lama aset tu digunakan, lagi banyak susut nilai terkumpul dia. Faham tak? Tahun pertama susut 1,000. Tahun kedua susut 1,000 dah 2,000. Tahun ketiga susut lagi 1,000 dah 3,000. Tahun keempat susut lagi 1,000 dah 4,000. So, lagi lama aset tersebut digunakan, lagi banyak susut nilai terkumpulnya. And semakin tinggi susut nilai terkumpul, semakin rendah nilai semasanya. Iaitu nilai buku sesuatu aset. Jom kita tengok contoh. Ya, kelas ni 1 jam sahaja Arifuddin. Awak nak sampai berapa jam? 3 jam? Kan 3 jam tak dapat tengok bola. Okey, baik. Ya, memang rasa sekejap. Yang mana form 4 tu tahun depan awak boleh subscribe kelas Cikgu Bali. Boleh subscribe kelas Sir dan juga Miss yang lain. Awak tengoklah muka kita orang sampai termuntah. Okey, baik. Jom kita tengok imbangan duga. So, apa yang ada kat dalam imbangan duga ni, Najwa? Kita ada lengkapan 30,000, kenderaan 100,000, perabot 10,000, SBP China Sir. SBP apa? Oh, budak-budak SBP. Budak-budak SBP macam mana macam mana? Cuti? Join lah. Subscribe lah MC Plus. Kat sekolah tu, kalau boleh bawa handphone, boleh lah nak subscribe kan? Tapi kalau tak boleh, tak boleh lah. Okay, baik. So, susut nilai terkumpul. Nampak? Dia bagi susut nilai terkumpul 3,000. Dan susut nilai terkumpul kenderaan 25,000. Apa maksud susut nilai ni? Maksudnya, adik-adik, kita ada susut nilai terkumpul lengkapan 3,000 bermaksud lengkapan yang 30,000 ni, kita dah gunakan dia untuk beberapa tahun. Okay? Dan setakat ni, dia telah susut nilai sebanyak RM3,000. Setakat ni, dia dah susut nilai sebanyak RM3,000. Kan cikgu cakap, lagi lama awak pakai,
lagi banyak susut nilai terkumpul. Betul? So tahun depan susut nilai terkumpul ni akan naik. Bukan lagi 3,000, mungkin 6,000. Mungkin 9,000. Macam tu. Okey? Baik. So siapa tahu berapakah nilai semasa ataupun nilai buku bagi lengkapan sekarang? Based on this. Based on this, berapakah nilai buku bagi lengkapan? Nilai buku bagi kelengkapan ialah 27,000 ya. Rias, macam mana awak kira? 27,000? 30,000. Tolakkan 3,000. Nilai semasa dia 27,000. Lengkapan tu awak beli pada harga 30,000 dan setakat ni dia dah susut nilai 3,000. So nilai semasanya, nilai bukunya ialah 27,000. Faham? Good? Macam mana boleh tolak? Dia memang tolak. Namanya susut nilai. Susut ni maksudnya apa? Tolak. Kena tolak lah. Okey? Baik. Kedua, kita ada susut nilai terkumpul kenderaan. Susut nilai terkumpul kenderaan 25,000. Apa maksud dia? Maksudnya setakat hari ni, kenderaan kita dah susut sebanyak RM25,000. Kenderaan kita dah susut sebanyak RM25,000. Berapa nilai asal kenderaan? RM100,000. Dia dah susut nilai berapa? RM25,000. So, berapa nilai buku dia? Berapa nilai buku dia? Nilai buku dia ialah RM75,000. Tahun depan, susut nilai terkumpul dia akan bertambah ke berkurang? Tahun depan. Bertambah lagi. Nama pun terkumpul. Dia akan bertambah lagi. Dan nilai buku dia, nilai semasa dia akan bertambah ke berkurang, Ilya? Nilai semasa dia akan terus berkurang sampailah dah tak dipakai aset tu. Maksud nilai buku tu apa? Nilai buku ialah, cikgu tulis sini ya. Nilai buku ialah harga kos, harga yang asal, tolakkan dengan susut nilai terkumpul. Nama lain bagi nilai buku ialah nilai semasa. Gitu. Ada juga yang tanya, cikgu, ada tak aset pegang semasa yang tak ada susut nilai? Ada. Apa aset pegang semasa yang tiada susut nilai? Biasanya bangunan ataupun tanah. Kan bangunan, tanah, biasanya dia akan naik nilai. Bila naik nilai, maksudnya dia tak ada susut nilai. Okey, baik. So, guys, jom kita tengok soalan. Dia suruh kita buat apa? Dia bagi kita butiran. Lengkapan disusut nilaikan pada kadar 10% atas kos. Atika, kita tengok ni dulu. Asal semasa tu cerita lain. Okey, lengkapan disusut nilaikan pada kadar 10% atas kos. Oh, line saya slow ke? Line saya slow ke ataupun korang? Blur sikit. Ada yang okey ya? Kita bagi masa sekejap lah. Ya, tak pakai cawan dah sikit sangat. Ya, biasalah zaman-zaman hujan ni. Saya kan dah beberapa kali kena scam dengan Unify. Katanya nak pasang, dah 2 tahun dah janji nak pasang, tak pasang-pasang pun. Orang dia datang rumah dah berapa kali dah. Suicide borang. Okay. Unify slow Okay, baik. Jom kita tengok. Tak sempat nak duduk, Iman. Lengkapan disusun nilaikan pada kadar 10% atas kos. Okey, apa maksud atas kos? Tengok balik ke atas. Peratus darabkan dengan kos. Okey, peratus darabkan dengan kos. So, kita ada 10%. 10%, 10 bagi 100, 0.1. Jangan saya tukar color. 0.1. Apa maksud 0.1? 10 bagi 100. Atas maksudnya darab. Darab dengan kos. Berapa kos lengkapan kita? Kos lengkapan kita ialah 30,000. So, adik-adik, 30,000. Kenapa ni? Ayo.
Kenapa tulisan saya jadi pelik? Okey, 30,000. Okey, kirakan dapat berapa? Kita dapat RM3,000. Pen ni dah kenapa? Dia jadi terputus-putus. RM3,000. Dah kenapa? Pen ni pun ikut musim hujan juga ke apa? Habis bateri, baru charge kot. Baik, susut nilai terkumpul. Okey, susut nilai terkumpul. Macam mana kira susut nilai terkumpul? Cara kira susut nilai terkumpul. Tengok. Susut nilai yang baru kita kira. Maksudnya apa tadi? Tahun ini lengkapan akan susut nilai sebanyak RM3,000. Itu maksud belanja susut nilai. Susut nilai akan berlaku lagi sekali tahun ini sebanyak RM3,000. So adik-adik, sekarang kita nak kira susut nilai terkumpul. Macam mana cara kira susut nilai terkumpul? Susut nilai yang baru RM3,000 tambahkan dengan susut nilai terkumpul yang lama. Mana susut nilai terkumpul yang lama? Semua orang boleh tengok di dalam imbangan duga. Kita ada susut nilai terkumpul sebanyak RM3,000. So, RM3,000 tambahkan dengan RM3,000. Tahun ini, susut nilai terkumpul kita RM6,000. Nampak tak? Ini yang Cikgu Pali cakap tadi. Lagi lama awak gunakan suatu aset tu, lagi bertambah susut nilai terkumpul dia. Okey, lagi bertambah susut nilai terkumpul dia. Tadi susut nilai terkumpul dia RM3,000. Sekarang susut nilai terkumpul dia dah jadi RM6,000. Umairah, Kristina. Tak apa, Syifa, tu benda kecil. RM tak RM tu kemudian. Okey, baik. So, what about nilai buku? Tadi Cikgu Pali baru cakap, cara kira nilai buku adalah kos tolak susut nilai terkumpul yang terkini. So, berapa kos lengkapan? RM30,000. And berapakah susut nilai terkumpul yang terkini? Baru dapat tadi RM6,000. Kirakan please dapat berapa? RM24,000. Ya, RM24,000. Okey. Clean betul muka cikgu. Spill skincare. Ya ke clean? Biasa je. Biasa je. Awak nak tahu skincare saya, awak mesti tak nak tahu. Okey, baik. Alright, tak apa. Skincare tu kena buat live TikTok nanti. Kita buat live TikTok cerita pasal apa skincare Cikgu Pali ya. Dan kelas ni kalau saya cerita skincare marah nanti orang. Okey, awak nak belajar account ke nak belajar pasal skincare? Skincare? Serius ah. Okey, account lagi penting. Okey, baik. Jom kita tengok yang kedua. Kita tengok yang kedua. Kenderaan disusut nilaikan pada akedar. Akedar tu apa akedar? Kadar. Kadar 15% mengikut kaedah baki berkurangan. Jom, kaedah baki berkurangan. 15% jadi berapa, Dik? 0.15. Darab dengan kos. Where is the cost? Kos kenderaan kita ialah RM100,000. And nilai terkumpul dia RM25,000. Okay, so RM100,000. Tolakkan dengan RM25,000. Dapat berapa, Dik? Kita dapat 11,250. So, maksudnya tahun ni, boleh tak darab dengan peratus terus? Boleh. Tekan kalkulator, darab dengan peratus terus pun okey. Okey. So, tahun ini, kenderaan kita akan susut sebanyak RM11,250. So, ini ialah belanja. Dia akan direkodkan di mana? Dia akan direkodkan di dalam APUR. Betul tak? Yes. Pandai. Manakala susut nilai terkumpul. Like I said, lagi lama aset tu digunakan, lagi bertambah susut nilai terkumpul dia. Macam mana cara kira susut nilai terkumpul? Susut nilai yang baru tadi, baru kira. 11,250. Tambahkan dengan susut nilai terkumpul yang lama. 25,000. Okey, 25,000. Baik, kirakan please dapat berapa? Kita dapat
36250. 36250. Saya nampak tak? Tahun lepas susut nilai terkumpul 25,000. Tahun ni susut nilai terkumpul dah jadi 36,250. Are we all good? Faham ke tidak? Faham Okay, Alhamdulillah. And what about nilai buku? Nilai bukunya semakin bertambah ke semakin berkurang? Semakin berkurang. Nilai buku tu nilai semasa. Aset tu makin lama makin buruk, nilainya makin sikit. Itu maksud nilai buku. Okay, so how to calculate nilai buku? 100,000 cost. Tolakkan dengan susut nilai terkumpul 36250. Susut nilai terkumpul yang terkini ya. Okay, tolakkan please dapat berapa adik-adik? 63750. Gitu. Okay, faham? Ada soalan? Boleh Faham Najwa tak faham? Kat mana yang tak faham? Oh, faham pula. Oh, tak ada soalan. Makin lama makin tak bernilai seperti cintaku padamu. Amboi. Black Mickey. Ni guna nama fake ni. Pandailah buat ayat macam tu Makin lama makin tak bernilai seperti nilai cintaku padamu. Nampak sangat awak ni tak setia. Makin lama makin tak ada nilai cinta awak Ya, Aidin, kenapa? Ada soalan sila tanya, kalau sempat cikgu jawab ya. Okey, baik. Dan last sekali, kita ada perabot dijangka akan dilupuskan dalam masa 5 tahun dengan nilai scrap sebanyak RM1,000. Maksudnya dia nak gunakan perabot tu selama 5 tahun, dan selepas 5 tahun dia cakap dia akan jual perabot tu pada harga RM1,000. Okey, dia akan jual perabot tu pada harga RM1,000. Okey, Anissa Balkis tanya pasal nilai scrap. Guys, listen. Awak ada awak ada apa? Awak ada rak buku. Awak beli rak buku tu pada harga RM1,000. Rak buku tu dibuat daripada besi. Rak buku besi ya. Berapa harga dia? RM1,000. So, kos dia ialah RM1,000. Selepas 10 tahun, rak buku tu dah buruk. And awak dah tak nak pakai rak buku tu, awak nak beli rak buku yang baru. So, apa yang awak akan buat dengan rak buku tu? Awak akan jual dia dekat kedai besi buruk. Betul tak? Sebab dah tak boleh pakai, jual kat kedai besi buruk. Berapa awak jual dia? Orang tu beli pada harga RM100. Misha tak ada pre-love ni, dah tak boleh pakai dah Misha. Okay, orang tu beli rak buku tu pada harga RM100 sebab dia besi buruk. So RM100 itulah yang dipanggil sebagai nilai scrap. Faham? Okay, RM100 itulah yang dipanggil sebagai nilai scrap. Okay, so sekarang ni cuba kita tengok ke atas. Kita ada perabot, kos dia RM10,000. Faham? Kos dia ialah RM10,000. Kita beli dia pada harga RM10,000. Dan kita tahu nilai ni akan berkurang. Dia cakap, perabot ni awak nak pakai dia untuk 5 tahun. Dan selepas 5 tahun, awak akan jual dia kat kedai besi buruk. Ke kedai apa-apalah pada harga RM1,000. Pada harga RM1,000. Itu maksud nilai scrap. So, RM10,000 tolakkan dengan RM1,000. Ya, Atika Fasha, maksudnya scrap tu adalah nilai pada akhir nanti. Awak jangka nak guna dia 5 tahun, lepas 5 tahun awak nak jual dia pada harga RM1,000. Itu maksud nilai scrap. Okay, so awak beli pada harga RM10,000 and then awak nak lupuskan daripada harga RM1,000, beza dia ialah RM9,000. Betul tak? So maksudnya untuk tempoh 5 tahun, perabot awak akan susut nilai sebanyak RM9,000. RM9,000 itu ialah susut nilai untuk berapa lama? 5 tahun. Faham? Sekarang ni Najwa dengan Izzurin, kita nak tahu setiap tahun berapa susut nilai dia. So kalau RM9,000 tu untuk 5 tahun, untuk setahun berapa? Bahagikan dengan 5. So sebab tu formula dia macam tu. So awak dapat 1,800. So setiap tahun kita punya perabot ni akan susut nilai sebanyak RM1,800. 1,800, 1,800, 1,800, 1,800, 1,800. Sebab itulah dia dipanggil kaedah garis lurus, tiap-tiap tahun sama. Faham? Faham ke tak?
Anissa, tadi yang tanya Anissa tadi, okey ke? Okey ya? So itulah dia nilai scrap. Baik. So, susut nilai terkumpul. Macam mana cara kira susut nilai terkumpul? Tak ada. Sebab apa? Yang sebelum ni kita tak ada susut nilai terkumpul. So, ini for the first time dia berlaku susut nilai 1,800. So, tambah kosong lah. Susut nilai terkumpul lama tak ada. So, maksudnya susut nilai terkumpul kita ialah 1,800. Dia tak ada ke atas ni bermaksud perabot ni baru disusut nilaikan untuk pertama kali. Jadi dia punya susut nilai terkumpul pun 1,800. Okey. So what about nilai buku? 10,000 kos. Tolakkan nilai buku 1,800. Awak akan dapat 8,200. Okey, 8,200. So itu dia nilai buku bagi perabot. 9,000 tu susut nilai terkumpul untuk 5 tahun. Betul. Untuk 5 tahun. Ya, ada soalan lain. Guys, any question? Tidak Okey, selesai kat situ. Sekarang kita tengok. Kenapa tak ambil 1,800? Apa yang tak ambil 1,800 ni? Saya ambil 1,800 ni. Macam mana kira susut nilai terkumpul? Susut nilai yang baru tambah dengan susut nilai terkumpul lama. Ada tak susut nilai terkumpul lama kat sini? Ada tak dia tulis susut nilai terkumpul perabot? Tak ada kan? Jadinya kosong. So, jadi 1,800. Kenapa tak ambil yang 9,000? 9,000 tu ialah susut nilai untuk, I repeat, susut 9,000 tu ialah susut nilai terkumpul untuk 5 tahun. Macam mana saya dapat 9,000 tu tadi? 10,000 tolakkan dengan 1,000 jangkaan. Kita nak lupuskan dia pada harga 1,000. So, beza dia ialah 9,000. 9,000 tu adalah susut nilai terkumpul untuk 5 tahun. Kita nak susut nilai terkumpul tahun ini, bukan 5 tahun. That's why kita bahagi dengan 5. Dapat 1,800. So, setiap tahun, dia akan susut nilai sebanyak 1,800. 1,800 tahun pertama, 1,800 tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, 1,800 tahun yang kelima. Jumlah dia ialah 9,000. Sebab tu kita tak ambil 9,000 tu. Kita nak yang sekarang. Nanti tahun depan, Arifuddin, tahun depan, dia punya susut nilai terkumpul dia bukan lagi 1,800. Dia akan jadi 3,600 pula. 1,800 tambah 1,800. Sampailah tahun yang kelima. Begitu. Okey? Boleh? Faham Okey, selesai. Guna keynote ke sir? Guna keynote apa pula? Kita tak main keyboard kat sini, Dik. Okey, baik. Okey, baik. Jom. Jom kita buat. Kirakan susut nilai terkumpul bagi lengkapan kenderaan dan perabot untuk tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021, banyaknya tahun. Menggunakan kaedah yang sama seperti di atas. Apps apa keynote tu? Alamak, sorry okey, keynote tu bukan apps yang saya tak pernah guna apps keynote tu, tapi baru teringat. Ya, dalam iPad ada, betul. Dalam iPhone ada keynote tu. Okey, apa fungsi keynote tu? Kenapa ia dibangkitkan sekarang? Ya Rabbi. Twin Sir Ifwat. Ramai yang cakap muka saya macam Sir Ifwat, tapi bukan. Yang quiz tu ke? Boleh jadi masuk soalan macam ni ke dalam exam? Boleh jadi, Najwa. Boleh jadi. Pernah je keluar. Ya, ramai yang cakap macam Sir Ifwat, tapi saya bukan Sir Ifwat. Kembar ke? Bukan juga. Tapi kita orang, kalau tak silap saya sebaya dengan Sir Ifwat. Tapi kita orang bukan kembar. Oh, maksud awak guna ni pakai apa? No, ni PDF je. Selalu saya guna ni Procreate. Ni namanya Procreate. Tapi hari ni kita guna PDF sahaja. Kalau masuk kelas Cikgu Pali, ginilah nota Cikgu Pali ni bentuk-bentuk notanya lah. Nota-nota ni kita akan bagilah. Ada ke yang dalam ni bukan Plusion? Is there any non-Plusion here? Zan bukan Plusion. Tahun depan join ya.
Siapa lagi nak blusher? Cuba tunjukkan diri sikit. Saya dah stop jadi blusher. Kenapa? Macam marah bunyinya. Ni nota kelas lah petang tadi. Tahun depan baru join lah. Okay. Subscribe YouTube. Dan jangan lupa subscribe juga kelas Sepali di MC Plus ni ya. Okay. Saya makan oden sampai kelas. Makanlah sedapnya oden tu. Ya, tahun depan. Okay, jumpa korang semua dekat kelas saya tahun depan ya. Ada berapa orang ni? 200 lebih ni saya nak semua masuk. Dan kelas Sepali. Kelas rumah jangan masuk. Okay, baik. Join lah, join. Awak pilih cikgu yang awak selesa. Serius. Saya tak pernah saya cakap masuk kelas Sepali jangan masuk kelas orang lain. No. Okay? Hak awak sebagai student, hak awak sebagai pelajar adalah untuk memilih siapakah cikgu awak. Dan macam mana nak pilih cikgu awak? Awak pilih cikgu yang awak serasi, Arifuddin. Pilih cikgu yang awak serasi. Ada orang kan dia masuk kelas cikgu, seronok masuk kelas setu lawak lah, setu sporting lah, setu ni itulah, setu itulah, macam-macam. Tapi ada orang lain masuk kelas dia tak boleh. Aku tak boleh masuk kelas dia, tak belajar, tak masuk. Okay. Ada orang cakap kelas Sepali best. Tapi ramai je cakap yang tak best. Jadinya ikut awak lah. Masuklah kelas mana yang awak suka asalkan awak belajar. Tu je. Okay, asalkan awak belajar, awak dapat A, awak jadi orang, saya dah happy. Ihtisham Said, nanti jumpa tahun depan di dalam kelas sebagai Plushion. Saya ambil CCA juga? No. Saya bukan tak ada CCA. Saya tak ambil CCA. Saya bukan Plushion. Se-best, alhamdulillah. Okay, nanti kita berkenalan lagi dalam kelas. Kita habiskan ni. Baik, jom sambung. Kirakan susut nilai dan susut nilai terkumpul bagi lengkapan kenderaan perabot untuk 4 tahun. Jom kita kira sama-sama. Lengkapan kaedah apa? Lengkapan kaedah 10% atas kos. 10% atas kos. Jom kita kira susut nilai dia. Pada tahun 2018, 0.1 darabkan dengan berapa nilai lengkapan? 30,000. Okey, 30,000. So, awak dapat berapa, Dik? Dapat 3,000 kan? Ya. And susut nilai terkumpul dia berapa? Untuk pertama kali. Ya, for the first time, susut nilai terkumpul dia ialah RM3,000. Oh, ya. Ya, kita ada susut nilai terkumpul. Lupa pula. Kita ada susut nilai terkumpul ke atas. Tambah. 3,000 tambahkan dengan 3,000. And awak dapat RM6,000. And berapakah nilai buku dia? 30,000 tolakkan dengan 6,000. Dapat RM24,000. Ini sama macam kat atas tadi. 2019. Ni just nak tunjuk awak apa yang berlaku. 2019 tahun depan. Lagi sekali. 0.1 darabkan dengan kos 30,000. Awak akan dapat 3,000. Betul? So maksudnya susut nilai dia perasan tak? 3,000. Dan dia tiap-tiap tahun akan dapat 3,000. Macam tu. Sebab apa? Sebab apa tiap-tiap tahun sama Najwa Nizam? Sebab ini kaedah garis lurus. Pandai. Ini kaedah garis lurus. Sebab tu namanya garis lurus. Okey, baik. Susut nilai terkumpul pula. Macam mana kira susut nilai terkumpul tahun 2019? Susut nilai tahun ini, 3,000. Ni. Tambahkan dengan susut nilai terkumpul tahun lepas. Tahun lepas 2018. 6,000. So, dia jadi berapa? 9,000. Nampak? Makin bertambah? Ya. And berapakah nilai buku dia? 30,000. Tolakkan dengan 9,000. Awak akan dapat 21,000. Nampak tak nilai dia semakin berkurang? Nampak semakin berkurang. Okey. 2020. Berapa susut nilai terkumpul? 3,000 tahun ni punya. Tambahkan dengan SNT tahun lepas 9,000. Adik-adik akan dapat 12,000. And 30,000 tolakkan dengan 12,000. You all akan dapat 18,000. That's it. Semakin berkurang nilai bukunya. Tahun 2021. Lagi sekali, nilai akan bertambah
tahun lepas susut nilai terkumpul ialah 12,000. 12,000 tambahkan dengan 3,000, awak dapat 15,000. Dan nilai buku 30,000 tolakkan dengan 15,000, adik-adik akan dapat 15,000. Faham? Boleh ke? Faham. Nampak tak? SNT semakin bertambah. 6,000, 9,000, 12,000, 15,000. Manakala nilai buku semakin berkurang. Mana dapat 0.1, Hanisa? Dia cakap guna kaedah sama seperti di atas. So, atas sebut lengkapan 10%. Jadi, cikgu dapat 0.1 tu kat sini. Okey, 10 bagi 100. Okey, faham Alright, jom. Kenderaan, kaedah apa? Dia cakap kenderaan guna kaedah baki berkurangan. 15% kaedah baki berkurangan. So, 2018. 0.15. 15%. Hanisa, okey. Darabkan dengan kos. Kenderaan kita kos ni ialah 100,000. Tolakkan dengan susut nilai terkumpul. Ni kenderaan 1,000. Tolakkan susut nilai terkumpul 3,000. Dapat berapa? Kirakan please. 11,250. Faham? And susut nilai terkumpul dia akan bertambah. Susut nilai yang baru 11,250. Tambahkan dengan susut nilai terkumpul tahun lepas 3,000. Korang akan dapat mana datang 3,000 ni kat atas, dik. Kat atas. Ni ada susut nilai terkumpul. Tengok yang atas. Ya. Okey ke? Ya, tengok kat atas. Kita dapat berapa ni? 14. Adakah saya salah ambil? Kita tengah kira susut nilai terkumpul kenderaan. Fazli, patutlah budak-budak tak faham. Okey, 25,000 ya. Silap. Okey, thank you very much. Okey, cikgu tukar. Patutlah nombor ni macam tak cantik. Bagus ni korang. Very observant. Ni kita nak. Ada orang tu cikgu salah dikut je. Betul. Padahal cikgu salah. Okey. 100,000 tolak 25,000. Okey, dapat berapa? Ya, saja je. 7,500. Betul ke? 11,250 sama. 11,250. Okey. So, tambahkan. 11,250 tambah dengan SNT tahun lepas. 25,000 dapat berapa, dik? Dia dapat 36,250. Gitu. Dan berapakah nilai bukunya? 100,000 kos. Tolakkan nilai buku yang baru 36,250. Dapat berapa? 63,750. That was in 2018. Jom. Okay, 2019. Benda yang sama. 0.15. Darabkan dengan kos 100,000. Tolakkan susut nilai terkumpul. And berapakah susut nilai terkumpul kita yang latest? Bukan lagi 25,000 tapi 36,250. 36,250. Okay, kira. Please kan. Please kirakan. Oh, dapat point pula. 95.62. Betul? Boleh tak saya jadikan dia 63 je? Bundarkan. 9563. Boleh. Okey. Baik. Kira susut nilai terkumpul yang baru. 9563. Susut nilai tahun ni. Tambahkan dengan susut nilai tahun lepas. 36,250. Dapat berapa, adik? 45,813. 45,813. Okey. Baik. Nilai buku. Macam ni nilai buku? 100,000 tolakkan dengan susut nilai terkumpul yang terkini 45,813. Dapat berapa? 54,187. 54,187 188.
Kalau tak bundar tak apa. Tak bundar pun okey. Ni untuk memudahkan kita kira kat sini. Memudahkan cikgu nak tunjuk. Jadi cikgu bundarkan. Tak bundar pun okey. Okey, 2020. Once again, 0.15. Darab 100,000. Okey, and berapakah nilai susun nilai terkumpul kita yang latest ni ya? 45813. Kirakan dapat berapa, Dek? Kenapa tu Farhana? 812 8. 8128. Tak apa, dapat point pun okey, nak bundarkan pun okey, tak masalah. Ada orang dia fikir dapat point jawapan salah. No. Dalam dunia sebenar pun ada sen-sen kan. Kenapa kita nak fikir jawapan salah kalau sen? Betul je. Okey, baik. Kirakan susun nilai terkumpul. 8128 tambahkan dengan SNT yang terkini 45813, kita dapat 53941. Farhana Flini dia tadi dia senyum je. Kenapa ya? Betul ke? Semarang? Betul. Okey, so now kira nilai buku 100,000 tolakkan dengan 53941, you dapat berapa, Dik? Dapat 46059. Okey, 46059. Okey. Dan itu sajalah. Kira sendirilah 2021 tu banyak sangat. Banyak sangat. Okey, tapi apa cikgu nak tunjuk adalah kaedah baki berkurangan ni. Kenapa dipanggil sebagai baki berkurangan? Perasan tak? Susun nilai dia semakin lama semakin berkurang. So nilai dia semakin lama semakin berkurang. Tapi susun nilai terkumpul sama. SNT kaedah apa pun, okey, SNT kaedah apa pun dia punya SNT akan bertambah tahun demi tahun. Dan begitu juga dengan nilai buku semakin berkurang setiap tahun. Ya Arifuddin, insya-Allah. Okey, faham. Okey, last kita nak buat kaedah yang bawah ni. Kaedah apa? Penilaian semula ya, perabot. Tengok perabot. Perabot dijangka akan dilupuskan dalam masa 5 tahun dengan nilai skrap RM1,000. So kita kira sama-sama perabot kita nilainya ialah RM10,000. Kos tolak nilai skrap RM1,000, awak akan dapat RM9,000. Ya, cikgu akan share jawapan ni, Izzah, don't worry ya. Okey, RM9,000 bahagikan dengan 5 tahun, awak akan dapat setahun RM1,800. RM1,800. Dalam exam jarang-jaranglah keluar senang macam ni. Ini sekadar nak bagi latihan kat korang untuk korang mahir mengira and faham maksud susun nilai dengan susun nilai terkumpul. Tujuan hari ni adalah nak bagi korang faham apa tu susun nilai, apa tu susun nilai terkumpul. That's it. Dalam exam, soalan tak macam ni lah. Boleh jadi keluar macam ni, tapi taklah macam ni. Okay, baik. So, susun nilai terkumpul dia tahun pertama tak adalah RM1,800. Nilai buku RM10,000, tolakkan RM1,800, dapat RM8,200. Faham? Tahun kedua, kaedah yang sama, you all akan still dapat RM1,800. Sebab tu, nilai skrap ni termasuk di dalam kaedah garis lurus. Tiap-tiap tahun, susun nilai dia sama. Faham? Faham Okey, what about susun nilai terkumpul? RM1,800 susun nilai tahun ni dengan susun nilai terkumpul tahun lepas jadi RM3,600. And nilai buku RM10,000 tolakkan RM3,600, dapat berapa? RM6,400. Tahun ketiga, susun nilai RM1,800 tambahkan dengan SNT tahun lepas. SNT tahun lepas dapat RM5,400. And RM10,000 tolakkan RM5,400, adik-adik akan dapat RM4,600. Faham? Tahun keempat, lagi sekali, RM1,800 susun nilai yang baru tambahkan dengan susun nilai yang lama RM5,400. Dia jadi berapa? RM7,200. RM10,000 tolakkan RM7,200,
you akan dapat 2,800. And tahun yang terakhir, cikgu nak tambah lagi satu 2022. Nak tunjukkan 5 tahun tu jadi apa. Okey, 5 tahun tu jadi apa. 1,800 lagi sekali. And S&T akan bertambah menjadi berapa? 9,000. Nampak? Dalam masa 5 tahun, S&T dia RM9,000 yang kita kira tadi. 10,000 tolak 1,000 dapat S&T RM9,000. So 5 tahun cukup 9,000. And berapakah nilai buku dia? 10,000 tolakkan 9,000, you all akan dapat 1,000. Betul tak? 1,000 ni lah pada tahun kelima yang dia cakap. 1,000 ni lah pada tahun kelima dia nak jual aset tu pada harga RM1,000. Ini yang dipanggil sebagai nilai scrap. Faham? Boleh? Clear ke tak clear? Faham. Alhamdulillah. Okay, settle dah 10-16 dah pun. Dah pro dah, Alhamdulillah. So, kalau faham, maksudnya tercapailah objektif kita pada malam ini. Cikgu Pali memang nak dedahkan you all kepada susut nilai dan juga susut nilai terkumpul. Okay, insyaAllah dalam seminar akan datang, seminar ilmu free akan datang, kita akan sambung. Bagaimana menyediakan akaun susut nilai terkumpul, akaun lengkapan, akaun untuk rugi, akaun pelupusan. InsyaAllah tu kita akan belajar pada seminar ilmu free akan datang. Tolong ajak kawan korang ramai-ramai sebab seminar ni free and rugi kalau kita tak join. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, have a nice day. Jaga diri baik-baik. Bye. Thank you. Yang wish birthday tu, thank you very much. Yeah, thank you. Bye. Jawapan cikgu akan share, don't worry.